Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan dan puan. Selamat kita berjumpa lagi kali ini dalam siri video yang kita akan bercakap tentang pengurusan bisnes. Kepada yang pertama kali masuk ke channel Nur Aminah Omar, nama saya Nur Aminah Omar. Saya merupakan seorang business advisor, consultant dan juga speaker dalam hal-hal pengurusan perniagaan, terutamanya untuk bisnes kecil. Dalam siri video kali ini saya akan bercakap tentang 3 perkara khusus untuk bisnes tadika. 3 perkara khusus untuk bisnes tadika. Mengapa perlu pengusaha ataupun owner menunjukkan atau mengetengahkan guru dan juga prinsipal dan juga tim dalam pengurusan sebuah tadika. Pertama sekali tuan dan puan, apabila pelanggan kita iaitu ibu bapa memberi kepercayaan ataupun mendaftar anak ke dalam organisasi kita, ke dalam tadika kita atau pusat pendidikan kita, antara beberapa faktor penting yang mereka lihat bukan hanya setakat sistem dan kurikulum sahaja. Ibu bapa ataupun pelanggan kita itu mendaftarkan anaknya untuk belajar, masuk, enroll, subscribe kepada program pendidikan yang kita tawarkan itu bukan semata-mata hanya kerana jenama ataupun sistem dan kurikulum. Antara faktor lain yang paling penting adalah tentang orang, iaitu siapa yang ada dalam organisasi dan dalam pusat pendidikan kita itu. Jadi itu kebiasaannya yang pertama sekali adalah kenapa perlunya kita menunjukkan ataupun kita memperkenalkan kepada ibu bapa siapa prinsipal ataupun siapa pengetua, siapa pengurus dan siapa guru di tadika kita, adalah pertama sekali untuk membina kepercayaan, building the trust. Jadi sekiranya ibu bapa tidak tahu siapakah guru yang mengajar anak mereka atau mereka tidak mengenali siapakah pengurus ataupun siapakah individu yang bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan, kemaslahatan ataupun penyusunan dan koordinasi keseluruhan sistem dalam sekolah itu, maka sukar untuk kita mendapat kepercayaan dalam jangka masa yang panjang. Mungkin ibu bapa boleh enroll lah, tak ada masalah kerana percaya kepada jenama dan kepada kurikulum yang sudah tuan dan puan war-warkan dalam aktiviti marketing, dalam aktiviti marketing. Tetapi mahu tidak mahu dalam institusi pendidikan, objektifnya adalah untuk bersosial. Sejauh mana sekalipun aktiviti ataupun program pendidikan yang kita ada, kita tidak boleh lari daripada satu elemen sosial yang mana dia membolehkan interaksi dan juga hubungan di antara satu sama lain dalam konteks dan institusi pusat pendidikan. Jadi ia adalah penting untuk mengetahui siapa yang akan ada kontak kepada anak-anak yang dihantar oleh ibu bapa kepada institusi tuan dan puan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk menambah nilai. Jadi apakah yang membezakan antara pusat pendidikan kita, tadika kita, sekolah kita berbanding dengan pusat pendidikan ataupun tadika yang lain? Sudah tentulah jenama, sistem dan juga kurikulum yang ada, betul. Tetapi semua ini akan diterjemahkan, akan dilihat oleh pelanggan iaitu ibu bapa dengan jelas daripada orang-orang ataupun guru-guru ataupun tim pengurusan yang diletakkan di hadapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan pelanggan kita iaitu ibu bapa. Jadi ini merupakan salah satu added value. Katakanlah pusat pendidikan kita itu menekankan tentang aktiviti ataupun program Islami. Jadi perlulah didedahkan ataupun ditunjukkan tahap kefahaman Islami, pendidikan Islami itu yang ada pada guru-guru itu yang akan digunakan, yang akan berikan kepada anak-anak. Sekiranya pusat kita itu berbentuk pusat yang berkonsepkan aktiviti aktif, maksudnya lebih menekankan kepada pergerakan ataupun sukan dalam bentuk begitu, maka mestilah guru-guru dan juga tim yang ada di situ ditunjukkan dengan imej yang sihat, dengan imej yang aktif. Dia begitu. Kalau pusat pendidikan kita itu pula berbentuk bahasa, mestilah tim yang kita ada, gurunya terutamanya fasih, mempunyai tahap kefasihan dalam bahasa itu yang sesuai dengan tahap anak-anak ataupun murid yang dihantar ke pusat pendidikan kita. Jadi dengan menunjukkan siapakah guru kita, dengan membenarkan guru dan tim kita itu diletakkan di hadapan, dikenalkan kepada pelanggan, ia sebenarnya boleh menambah nilai, menambah value. Okey, seterusnya yang ketiga adalah kerana tarikan antara manusia dengan manusia yang lain. Tuan dan puan, people love story about people.
Jadi meskipun begitu, banyak perkara adalah yang kita perlu jaga dalam konteks PNC-nya. Tetapi apabila kita berkomunikasi secara profesional, di mana seorang guru itu ataupun seorang pengurus itu dalam konteks bercakap dengan ibu bapa sebagai pelanggan, ia mestilah kita dedahkan itu sebagai satu informasi di mana mereka boleh saling mendapati ada satu titik persamaan where people can connect to each other. Maksudnya katalah kalau guru kita itu dulu sudah tentu beliau sendiri pernah menjadi kanak-kanak. Jadi pengalaman dia sebagai kanak-kanak itu membolehkan dia memahami anak-anak yang lain. Contoh, ataupun seorang guru itu merupakan seorang ayah, maka peranan dia sebagai ayah di rumah itu membolehkan dia connect his own experience, make him connect to other parents. Dia macam tu. Jadi tidak kiralah sama ada tim yang kita ada, guru yang kita ada itu datang daripada pelbagai latar belakang ataupun mungkin prinsipal kita itu kurang berpengalaman ataupun lebih jauh berpengalaman. Latar belakang itu bukanlah satu perkara yang kita kata yang kita perlu highlightkan, tetapi keperluan untuk memahami bahawa kita ada 3 perkara yang mahu dicapai apabila kita memperkenalkan guru-guru kita dan tim dalam pusat pendidikan kita itu kepada umum, kepada prospek, terutamanya kepada pelanggan kita. Iaitu yang pertama tadi untuk membina kepercayaan, yang kedua tadi untuk menambah nilai kepada servis yang kita tawarkan, dan yang ketiga tadi adalah untuk membina hubungan yang lebih baik, di mana antara manusia ini kita lebih suka dan lebih kita dengar dan kita lebih mahu tahu tentang manusia yang lain. Baik, untuk itu dalam video ini itu sahaja kali ini, di mana kita sudah membincangkan tentang 3 perkara penting mengapa kita perlu perkenalkan, mengetengahkan siapakah tim kita, siapa prinsipal kita, siapa guru-guru kita kepada prospek dan juga kepada ibu bapa kita. Jadi untuk itu tuan dan puan, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Boleh like, share dan subscribe channel ini, dan tuan dan puan akan ada akses lebih banyak kepada video-video akan datang. Kita jumpa lagi dalam video lain.